KPM. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Syaza Nutritionist, pakar pemakanan anda dalam episod menu mudah. Hari ni lagi-lagi kita dalam bulan Ramadan ni kan, mulai mulia ni. Mungkinlah mak-mak semua dah ketandusan idea. Macam mana ni nak masak apa malam ni? Nak masak apa untuk berbuka ni? Untuk sahur lah, untuk berbuka masing-masing dah pening. Sebab itulah kita di menu mudah ni nak kongsikan menu yang bukan sahaja mudah tapi juga seimbang dan bernutrisi sesuai untuk seisi keluarga. Okey, jadi hari ni kita nak kongsikan menu pertama iaitu nasi ayam lemon. Nasi ayam lemon ni sebenarnya sesuai kita nak hidangkan bukan sahaja waktu berbuka, waktu sahur pun sama, sebabkan dia dah cukup dah dari segi nasi iaitu karbohidrat, dari segi ayam, protein, dari segi serat, lemak, semua dah cukup lengkap dengan hanya satu masakan je. Memang sangat mudah untuk sediakan dan boleh kita hidangkan untuk seisi keluarga, termasuk anak kita yang bawah 1 tahun. Kerana apa? Kita tak gunakan sebarang perasa tambahan. Itu yang menariknya. Tapi kita gunakan apa? Kena tengok lepas ni. Okey, so menu yang kedua. Menu kedua pada hari ini kita akan hidangkan salah satu pencuci mulut yang famous. Yang popular lagi-lagi dalam waktu bulan puasa ni, tekak dah haus kan, lagi-lagi kita pergi pula bazar Ramadan, tengok macam-macam, mulalah teringin macam-macam. Tapi sebaiknya kalau kita dapat hidangkan ataupun siapkan kita punya dessert ataupun cuci mulut ke kuih muih ni dengan sendiri di rumah. Kerana apa? Kita boleh ubah suai sedikit kita punya menu ataupun resepi supaya dia lebih bernutrisi dan juga sedap dalam masa yang sama. Iaitu saya nak buat hari ni ialah sagu Melaka. Tapi tak ada gula. Itu so nama dia jadi sagu Melaka je lah. Tak jadi, bukan sagu gula Melaka. Okey, sagu Melaka bersih sihat. Alamak, tapi kalau tak ada gula macam mana? Sedap ke? Jangan risau. Saya akan gunakan satu bahan rahsia. Bahan apa tu? Kenalah tunggu lepas ni kita akan tunjukkan. Okey. Jadi yelah, tak lengkap lah kan kalau kita dah bulan puasa ni tak ada pula pencuci mulut. Kenalah ada kan. Lagi anak-anak kita mestilah kita minta. Sebesarlah lah kita kalau walaupun nak sihat, tak semestinya kita tak boleh orang kata enjoy kita punya makanan. Boleh, cuma kita kena tahu dan pilih makanan yang lebih sihat. Kenalah ada walaupun dia sejenis pencuci mulut, tapi kita boleh juga jadikan dia lebih bernutrisi dengan tingkatkan fiber, iaitu serat, dan juga tingkatkan nilai vitamin dalam kita punya dessert ataupun pencuci mulut kita. Kan ada orang kata pencuci mulut sihat. Jarang-jarang tau. Lagi-lagi nak bulan puasa ni kan. Okey. Tapi macam mana cara-cara dia? Saya dah cakap panjang-panjang ni kan. Tapi nak tahu juga macam mana bersih sihat ni. Apa yang buatkan dia sihat? Sebab tu jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, bersama saya semula Syaza Nutritionist, pakar pemakanan anda. Tadi kita dah cerita dah apa yang kita nak masak hari ni. Iaitu menu pertama kita, nasi ayam lemon. Sangat sesuai sebenarnya untuk kita hidangkan bukan sahaja waktu sahur, waktu berbuka pun sesuai sangat. Sebab apa yang kita boleh buat dengan menu ni, kita boleh orang kata meal prep. Kita boleh buat banyak-banyak dan simpankan, sejuk bekukan. Sesuai lah kalau mak-mak yang tak sempat kan nak bangun sahur tu, dah siap, kita masukkan saja menu kita, panaskan saja. Memang cukup mudah. Okey, sebelum kita tunjukkan cara-cara nak masak, kenalah kita tahu dulu apa bahan-bahan terutamanya, khasiat dia. Okey, dah nama pun nasi ayam lemon. Kita perlukan ayam lah semestinya. Hari ni kita gunakan ayam bahagian dada. Ingat tak apa yang saya pernah sebut sebelum ni? Kenapa saya pilih ayam bahagian dada? Bukan saja ayam bahagian dada ni orang kata banyak isi kan, tapi sebab dialah antara bahagian yang paling kurang lemak tetapi
tinggi nilai protein. Okey, yang saya tunjukkan ni adalah untuk saiz 2 hidangan sebab dia agak besar. Kalau ayam dada tu dia macam saiz biasa, bolehlah seorang makan. Okey. So yang kedua, perlulah kita ada bahan-bahan perapan untuk ayam kita. Iaitu kita pertama sekali kita perlukan bawang putih. Bawang putih ni dalam 4 ulas pun dah okey. Bawang putih ni apa manfaat dia? Boleh katakan bawang putih ni sebenarnya dia dapat membantu juga kita orang kata meningkatkan imun sistem. Lagi-lagi kalau yang tengah tak sihat kan, sesama sebenarnya bagus tau. Dia ada antibakteria effect. Bukan saja bawang putih, bahan-bahan lain sebenarnya sangat sesuai untuk meningkatkan imunisasi kita. Okey, yang seterusnya kita ada mixed herbs ataupun herba-herba campuran. Okey, seterusnya kita ada stok ayam. Sebaiknya kita buat sendiri stok ayam ni. Kita rebuskan ayam tu dan dapatkan stok ayam ni. Okey, sebenarnya kita takkan gunakan garam je. Dalam menu ni sangat menarik sebab kita dah ada perisa orang kata sodium garam tu sendiri pada ayam tu sendiri. Jadi sebab itulah menu ni sangat sesuai untuk tingkatkan imunisasi badan. Lagi-lagi anak-anak kecil. Okey, jadi stok ayam ni kita perlukan dalam 1 cawan. Okey, seterusnya mestilah kena ada sumber karbohidrat kita. Tak sahlah kalau tak ada kan. Sumber karbohidrat kita ialah beras. Perasan tak saya gunakan beras apa ni? Saya gunakan beras basmati. Saya rasa mesti ada kata, bukan ke kalau nak sihat kena beras perang? Kan, itu biasalah kita dengar. Okey, semestinya lagi baik kalau kita dapat ambil beras perang, tetapi tak semua orang menggemarkan beras perang sebab beras perang ni memang tinggi dengan antioksida, tinggi dengan serat kan, memang pilihan yang baik. Mungkin kalau untuk anak-anak lebih baiklah kita boleh juga gantikan dengan beras basmati, beras babol, iaitu beras yang lebih rendah kandungan glycemic index dia. Itu tahu tak apa glycemic index tu? Okey, glycemic index ni sebenarnya menentukan berapa cepat kita punya karbohidrat makan daripada makanan boleh bertukar kepada gula. Lagi lambat, lagi rendah kita punya glycemic index, lagi baik. Macam juga beras basmati, beras babol dan juga beras perang. Ini kita gunakan dalam 1 cawan beras untuk 2 orang makan. Okey. Seterusnya dah ada kita punya orang kata protein, dah ada karbohidrat dan kita kenalah ada lemak kita, iaitu kita pilih mentega. Mungkin ada yang tanya apa beza margarin dan juga mentega? Okey, semestinya lagi baik kita pilih mentega kerana margarin mempunyai lemak trans, iaitu yang lemak yang sepatutnya kita elakkan. Berbanding mentega semestinya mempunyai sumber daripada produk tenusu tu sendiri dan pilihan yang lebih baik walaupun dia mengandungi lemak tepu. Alright, dah ada karbo, dah ada protein, dah ada lemak dan tak lengkaplah kalau tak ada kita punya separuh pinggan iaitu serat. Banyak kan warna-warni. Ingat tak kenapa warna-warni? Lagi banyak warna lebih baik kerana berbeza phytonutrien dia. Setiap warna melambangkan nutrisi yang berbeza. Okey, kita cakap pasal hijau. Yang paling famous ya. Warna hijau ni melambangkanlah kita punya serat. Dia punya serat yang tinggi ya, dan brokoli ni merupakan antara salah satu sayuran yang tinggi juga dengan vitamin C. Ya, tinggi dengan vitamin C. Sebenarnya apa yang ada dalam ni semuanya tinggi dengan vitamin C. Tomato lah, kita punya capsicum lah, lemon lah, semuanya tinggi dengan vitamin C. Sangat sesuai untuk imunisasi badan. Okey. Dan kita punya tomato. Tomato kita boleh katakan tiap-tiap episod saya gunakan tomato. Okey, tomato ni ingat tak, lagi lama masak lagi baik, lagi-lagi dia punya kandungan nutrien lycopene. Lycopene ni memang bagus untuk kulit, bagus untuk rambut, untuk mata. Kalau boleh makan tomato hari-hari pun tak ada masalah kerana dia pun salah satu makanan yang mempunyai
kandungan MSG ataupun umami, rasa umami yang semula jadi. Okey. Okey. Dan seterusnya saya gunakan capsicum, iaitu capsicum warna merah. Kan kita ada warna kuning, kita warna hijau kan. Tapi ialah merah yang paling manis. Dia dah masak secukupnya. Dan dialah antara sayuran yang paling tinggi dengan vitamin C. Satu cawan capsicum dah melengkapkan keperluan vitamin C seharian kita. Tak payahlah nak pening-pening. Yelah, saya tahu sekarang ni semua takut kan dengan wabak pandemik COVID-19, jadi semua nak tingkatkan imunisasi badan, tapi sebenarnya kita tak perlu pun nak ambil suplemen tambahan kalau keperluan vitamin C seharian kita dalam diet dah pun mencukupi. Cukup lengkap kita punya keperluan vitamin C dengan satu hidangan saja. Kan dah lah senang nak buat. Lepas tu dah lengkap dah nutrisi dia. Okey, jadi menu ni sebenarnya kita boleh hidangkan semasa berbuka juga. Sesuai sahur, berbuka, dua-dua tak ada masalah. Okey, so sekarang saya tunjukkan macam mana cara-cara penyediaannya. Okey, so mula-mula kita ambil bawang putih kita. Kita potonglah ikut cita rasa. Sebaiknya kita cincanglah dia. Okey, lepas kita dah potong bawang putih kita boleh ambil pula lemon. Sebab kita nak jus dia kan. So tips untuk bagi jus dia banyak keluar, kita boleh golek-golekkan dulu. Okey, seterusnya ambil ayam kita. Kita sediakan mangkuk berasingan. Okey, kita masukkan ayam kita. Okey, dan kita masukkan kita punya bawang putih tadi. Lepas tu kita perah lemon. Macam saya katalah, dia ikut masing-masing punya cita rasa. Ada yang suka letak black pepper pula kan. Nak pedas-pedas sikit. Lepas tu kita potong pula sayuran kita. Lepas tu kita punya capsicum. Okey, ini pun ada orang suka hiris, ada orang suka potong dadu kan. Ikutlah cita rasa masing-masing. Jadi macam mana kita nak buat? Lepas ayam kita ni dah pun siap perapannya, kita akan grillkan dia bersama dengan mentega tadi. Macam inilah kita punya kejadian nasi ayam lemon kita. Tengok dah ada brokoli, ada tomato, ada capsicum, ada ayam kita dan juga nasi kita. Tengok dah berubah warna dah kerana stok ayam tu dapat meresap ke dalam nasi kita tadi. Tapi tak nampak macam suku-suku separuh kan? Jom saya tunjukkan macam mana nak jadikan dia suku-suku separuh. Okey, jadi siaplah sudah kita punya menu yang pertama. Nasi ayam lemon tadi dalam periuk. Sekarang baru kita nampak macam mana suku-suku separuh daripada menu kita tadi. Hanya dengan satu masakan kita boleh lengkap. Dah ada sayur, dah ada protein, dah ada karbohidrat. Nampak tak suku separuh? Semua ada, lengkap lah kita punya hidangan hari ni. Sesuai untuk sahur, sesuai untuk berbuka. Kalori pula macam mana? Okey, kalori kita memang orang kata sesuai lah. Bukan saja untuk anak-anak, lepas tu mengenyangkan, tetapi kalori dia lebih kurang hanya dalam 380 hingga 400 kalori sahaja. Sesuai juga kalau yang nak
mak-mak kan, ayah-ayah ke nak turunkan berat badan kan. Menu ni bukan saja sihat, sesuai untuk makan seisi keluarga, sangat seimbang juga dalam masa yang sama. Okey, cukup lengkaplah kita punya menu pertama. Macam mana pula menu kedua kita? Jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi kita dah pun siap kita punya menu pertama. Sekarang ni kita nak kenalkan pula bahan-bahan untuk menu kedua kita, iaitu sagu Melaka. Kenapa hilang dah gula tu? Sebab kita tak gunakan gula hari ni. Kita gunakan bahan, orang kata bahan rahsia, bahan istimewa gantikan gula supaya lebih sihat. Saya faham kan, kalau bulan puasa ni tak lengkap lah, tak ada kuih-muih, tak lengkap lah kalau tak ada dessert kan. Tapi dalam masa yang sama, kita nak juga jaga kesihatan. Sebab itulah saya nak kenalkan menu kita pada hari ni. Okey, dia punya bahan-bahan lebih kurang sama, tapi kita orang kata improvise sikit supaya lebih sihat. Okey, dah nama pun sagu Melaka, sudah tentu kita perlukan biji sagu. Okey, ini dalam 1 sudu makan sahaja dah pun mencukupi. Apa manfaat sagu ni sebenarnya? Okey, sagu ni bukan sahaja mengandungi antioksidan, tapi dia juga antara kita boleh panggil resistant starch. Apa itu resistant starch? Dia lah sejenis kanji lah, tapi kanji dia sangat bagus kerana dia agak rendah glycemic index. Jadi sesuai untuk kita hidangkan juga kalau kita ada masalah diabetes. Okey, yang seterusnya kita perlulah ada kita punya biji selasih. Okey, nampak macam kecil, nampak macam ada khasiat kan? Semestinya dia pun mengandungi khasiat, iaitu selain daripada serat, kan kita ingat tak, kita perlukan serat untuk sistem penghadaman yang baik, tapi dia juga mengandungi kandungan iron, magnesium, mineral-mineral yang penting untuk tubuh badan, lagi-lagi untuk anak kita. Okey, jadi saya kata tadi kan, kita tak gunakan gula, tapi apa bahan yang kita gantikan? Kita gantikan dengan buah tembikai kita. Tak kisahlah nak warna tembikai kuning ke, tembikai merah ke, tapi boleh gunakan apa-apa buah-buahan pun tak ada masalah. Okey, tembikai ni apa manfaat dia? Okey, tembikai ni bukan saja kaya dengan serat, tapi dia juga kaya dengan air. Jadi sangat sesuai bila dah puasa tu kan, haus-haus dia dapat memberikanlah air yang mencukupi. Okey, seterusnya kita ada susu. Susu ni saya gunakan susu full cream. Sebab saya tahu biasanya sagu gula Melaka ni kita gunakan susu sejat. Tapi lebih baik sebenarnya lagi-lagi untuk anak kita. Adik-adik semua sebaiknya pilihlah susu full cream kerana ia mengandungi kandungan nutrisi yang lebih lengkap untuk tumbuh besaran anak-anak. Jadi macam mana kita nak buat ni? Jom saya tunjukkan. Okay, so mula-mula kita potong dulu tembikai kita. Ini ikut masing-masing punya pilihan lah kan. Okey, lepas tu untuk sagu ni kita perlulah rebus terlebih dahulu. Yang ni untuk seorang makan. Jadi saya hanya gunakan 1 sudu je. Okey, lepas kita rebus, dia akan jadi macam ni. Kan banyak kan? Walaupun 1 sudu cukuplah untuk seorang makan. Dan macam mana seterusnya? Kita ambil bekas ni. Kita punya tak kisahlah nak menarik kan. Buatlah cantik-cantik sikit.
Jadi siaplah sudah kita punya sagu Melaka versi sihat. Cukup mudah dan sesuai untuk kita gunakan menu ni semasa berbuka puasa. Yelah kan, bila kita dah buka puasa ni mesti teringin makan manis-manis, dessert dan sebagainya. Tapi sebaiknya kita buat sendiri di rumah daripada kita beli di bazar Ramadan, kerana dari segi nutrisi kita dapat tingkatkan dan juga dari segi kalori kita dapat kawal. Agak-agak berapa kalori ni? Kalori dalam lebih kurang 200 kalori sahaja. Jadi sangat sesuai untuk kita jadikan orang kata pencuci mulut ataupun dessert. Okey, sekarang semua dapat manfaat dan juga praktikkan menu yang saya kongsikan pada hari ini. Okey, kalau dah cuba dah menu kita pada hari ni, jangan pula lupa tag saya Syazah Nutritionist di Facebook dan juga Instagram. Moga-moga dapat lagi manfaat kepada semua ibu bapa di luar sana. Okey, jadi jumpa lagi pada minggu hadapan untuk tahu menu mudah kita yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Didik TV KPM